Halo, nama saya Esmeralda Emanuel. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang etnik Kadasan Dusun yang terdapat di Sabah. Seperti yang kita tahu ataupun kita telah sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum serta pelbagai etnik yang menarik dan sangat unik. Jadi tidak heranlah jika di Sabah sahaja terdapat sebanyak 42 etnik yang mempunyai lebih daripada 200 subetnik yang mempunyai bahasa, kepercayaan dan adat mereka yang tersendiri. Dan ini juga dijangka akan berkembang dengan lebih besar disebabkan oleh perkawinan campur. Etnik Kadasan Dusun ini merupakan etnik yang terbesar di Sabah. Masyarakat Kadasan Dusun ini juga dikenali sebagai Mamasok, yang bermaksud orang asli ataupun orang asal. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan pengkaji budaya, mereka telah berjaya menemukan asal-usulnya etnik atau masyarakat kaum Kadasan Dusun ini. Mereka menemukan bahwa etnik atau suku kaum masyarakat Kadasan Dusun ini mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang diberi nama Nunuk Ragang, yang juga bermaksud sebagai pohon ara merah. Pohon ara merah ini yang berada di kawasan Hulu Labuk Ranau. Di kawasan Nunuk Ragang ini terdapat dua buah sungai, yaitu Sungai Liwagu dan juga Sungai Galibang, yang mengalir ke arah timur Ranau dan Tambunan. Dua batang sungai ini merupakan sungai yang sangat penting bagi mereka karena ini merupakan laluan utama bagi etnik kaum Kadasan Dusun pada ketika itu untuk perpindahan beramai-ramai ke seluruh kawasan yang terdapat di Sabah. Menurut sumber cerita lisan masyarakat atau kaum Kadasan Dusun, pohon ara atau pokok ara ini asalnya masyarakat suku kaum Kadasan Dusun adalah sebesar 6 depa tangan yang memeluk, dan daun yang merimbun dari pokok ini melindungi 7 pondok kecil masyarakat suku kaum Kadasan Dusun pada masa itu. Pokok ini ataupun kawasan ini adalah bersaiz 240 kaki persegi. Secara amnya, masyarakat etnik Kadasan Dusun yang terdapat di Sabah adalah suku kaum yang terbesar di Sabah yang juga merangkumi 30% daripada penduduk Sabah. Oleh itu, tidak heranlah kalau terdapat banyak lagi subetnik suku kaum Kadasan Dusun yang terdapat di Sabah yang tidak kita temukan. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Perayaan Keamatan di Sabah. Asal-usul perayaan ini menurut cerita lisan Kina Rohingan dan istrinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadasan Dusun daripada kebeluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kina Rohingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka, iaitu si Huminodun. Huminodun ini telah dikorbankan dan mayatnya telah dikubur mengikut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun ini telah mengeluarkan berbagai jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada masyarakat Kadasan Dusun sekarang. Salah satu benih tumbuhan iaitu padi. Oleh kerana sebahagian daripada mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama Bambarayon. Bermula dari kejadian ini lah orang-orang Kadasan Dusun telah memulakan upacara pesta keamatan, iaitu pesta menuai, seperti yang kita rayakan hari ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara ini adalah satu penghormatan terhadap semangat padi, iaitu padi-padi yang telah selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai, iaitu tangkop, bekas tempat menyimpan padi. Selain itu, perayaan pesta keamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat kaum Kadasan Dusun. Hai Miss, nama saya Muhammad Safwan Bizarzo. Hari ini saya akan membentangkan tentang pakaian tradisi Kadasan Dusun Tobilong. Pakaian tradisi mereka, bagi pakaian lelaki, pakaian baju dan seluar tradisi suku kaum Tobilong yang berwarna hitam. Yang pertama, dan yang kedua memakai
sigar, dan 3 podong. Dan ketiga, memakai selindang untuk menyerupai ataupun melambangkan sayap burung helang. Yang keempat, di pinggang diikat dengan kain berwarna biru, kuning, dan merah yang dipanggil sinabala. Bagi pakaian penari ataupun pengiring wanita, yang pertama sekali pakaian tradisi suku kaum Tobilong dengan lengkap yang berwarna hitam. Baju dipanggil sinu rangga. Dan yang kedua, baju dipanggil sinu rangga adalah kedua. Dan yang ketiga, sarung dipanggil sinu latan. Dan sesuatu alat yang disarungkan di bahagian pinggang mereka dipanggil sebagai binolit ataupun bindawog. Keempat, memakai tudung kepala dipanggil sunduk. Yang kelima, memakai kalung yang dipanggil karo. Dan keenam, sesuatu alat yang dipanggil sinoidan sebagai pengiring musik. Dan paling terakhir, yang ketujuh, sandai digunakan ketika mereka menari. Bagi pakaian tradisi dusun Tindal, pakaian tradisional suku kaum Tindal Kota Belud dipanggil simpak. Ciri-ciri pakaian tradisi mereka mempunyai 3 ciri-ciri. Yang paling pertama sekali, blouse berlengan panjang dipanggil simpak berwarna hitam. Gonop adalah sarung di paras lutut mereka. Dan ketiga, yang terakhir sekali, perhiasan pakaian. Renda bercorak dijahit tangan pada lengan blouse. Lengan blouse di atas siku. Di atas siku pula dibelah dan dijahit tangan dengan berbagai corak kain berenda. Kain hitam berlapis-lapis dengan renda kuning keemasan, sunduk do sunalatan disandang di tangan sebelah kanan. Bagi barangan kemas, manik antik, tali pinggang yang lebat dipanggil kinokogis, sinopogot, yaitu 4 gelang yang diperbuat daripada uang siling, dolar, perak, gelang perak dipanggil saring perak, dan anting-anting perak. Terima kasih, Miss. Seperti sedia maklum bahwa suku kaum Kadazan Dusun di Sabah mempunyai beberapa subetnik yang berbeza. Contohnya, kaum Kadazan Dusun Pinampang, kaum Kadazan Dusun Papar, dan sebagainya. Dan begitu juga dengan pakaian tradisi mereka juga mempunyai pakaian tradisi yang berbeza mengikut kawasan-kawasan tertentu. Contohnya, kaum Kadazan Dusun Tangara Pinampang, mereka akan memanggil pakaian tradisi mereka sebagai sinongga Pinampang dan juga gaung. Sinongga Pinampang sering dipakai oleh kaum wanita, manakala gaung ialah pakaian yang dipakai oleh kaum lelaki. Bagi aksesori pula, kaum wanita akan memakai himpogot dan juga tangkong, di mana ia merupakan aksesori yang paling terkenal, yang cukup terkenal di daerah Pinampang. Tangkong dan himpogot merupakan tali pinggang bagi kaum wanita, dan bagi kaum lelaki pula, mereka juga mempunyai aksesori yang cukup dikenali, yaitu siga. Siga merupakan topi yang dipakai semasa perkawinan ataupun apa-apa sahaja majlis yang akan diadakan. Masyarakat kaum Kadazan Dusun sangat kaya dengan hidangan yang istimewa, dan hidangan ini sering dihidang kepada para tetamu semasa pesta kamatan atau semasa majlis perkawinan dan sebagainya. Dan antara hidangan yang cukup terkenal di Sabah ialah hinava, bambangan, losun, dan tuhau, dan juga linopot. Selamat petang kepada Miss dan para rakan sekalian.
Saya Liu Chiseng akan meneruskan pembentangan. Tobilong merupakan salah satu suku kaum dalam Kadazan Dusun yang terletak di Kota Belud, Kota Marudu, dan kawasan Kudat. Suku kaum ini juga mempunyai keistimewaan sendiri melalui pemakaian tradisi. Pakaian tradisi Tobilong lelaki, mereka mestilah memakai baju dan seluar yang berwarna hitam, memakai sigar dan 3 podong, memakai selendang untuk menyerupai atau melambangkan sayap burung helang. Di pinggan diikat dengan kain berwarna biru, kuning, dan merah yang dipanggil sebagai sinabala. Manakala pakaian kepada penari atau pengiring wanita, pakaian tradisi mereka mestilah diwajibkan hitam yang berlengkap. Baju tersebut dipanggil sebagai sinurangga. Sarung dipanggil sinulatan dan sesuatu alat yang disarungkan di bahagian pinggan dipanggil sebagai binolit atau didawong. Mereka juga akan memakai tudung kepala dipanggil sunduk ataupun memakai karung yang dipanggil sebagai karo. Sesuatu alat yang dipanggil sinoidan sebagai pengiring musik. Tetapi sandai juga akan digunakan ketika menari. Justru suku kaum Tobilong ini juga mempunyai tarian tradisi, yaitu tarian Monggigol. Tarian ini merupakan tarian tradisi kepada mereka dan boleh diterjemahkan sebagai tarian helang. Tarian ini berasal dari satu cerita, yaitu seorang gadis Tobilong duduk beristirahat serta menikmati keindahan alam sekitar. Tiba-tiba dia terpandang seekor burung helang sedang melayang-layang dan kadangkala berhenti lalu mengepakkan sayapnya untuk mencari mangsa. Ketika itu, burung helang tersebut kelihatan bagaikan sedang mempersembahkan sebuah tarian. Maka gadis yang telah menonton kelibat burung helang berkenaan telah mendapat ilham untuk mencipta sebuah tarian. Oleh itu, tarian Monggigol ini wujud dan menjadi sebagai tarian tradisi kepada suku kaum Tobilong. Sekian daripada saya. Kaum Kadazan Dusun merupakan sebuah etnik peribumi yang menetapkan di pantai barat Sabah dan kawasan pedalaman sekitarnya. Kaum Kadazan dibentuk oleh 2 kaum, yaitu Kadazan dan Dusun. Kadazan Dusun mempunyai 41 etnik di saya, yaitu Kuijau, Murut, Sungai Bonggi, Lingkabau, Nabai, Totana, dan sebagainya. Keunikan masyarakat ini terselah melalui kebudayaan dan adat resam yang diamalkan. Kebanyakan daripada amalan tersebut mengandungi unsur-unsur ritual dan animisme. Ini jelas terlihat melalui adat resam dan kepercayaan yang diamalkan dalam aspek kelahiran, kematian, dan perkahwinan. Dari aspek bahasa, perbezaan logat, sebutan, dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Assalamualaikum BS, saya Muhammad Safan. Hari ini saya akan bentangkan bagi penutup akhir kalam daripada assignment ini. Yang pertama sekali, oleh yang demikian, karena kaum Kadazan Dusun Kadazan Dusun merupakan kaum yang kaya dengan pelbagai budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka dan melambangkan keindahan adat dan budaya mereka sebagai kaum terbesar di Sabah. Majoriti kaum mereka terbesar di Sabah, di antara majoriti kaum yang terbesar di Sabah. Keunikan masyarakat ini terserlah melalui kebudayaan dan adat resam
resam yang diamalkan. Kedua, akhir sekali, kebanyakan daripada amalan tersebut mengandungi unsur-unsur ritual dan animisme. Ini jelas terlihat melalui adat resam dan kepercayaan yang diamalkan dalam aspek kelahiran, perkahwinan, dan kematian. Kaum Kadazan Dusun memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi, contohnya dari segi asal-usul, legenda dan perkembangan suku kaum Kadazan Dusun. Daripada perkembangan suku kaum Kadazan Dusun, bahasa, pakaian tradisional, muzik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakatnya, tren tradisional, dan kemuncak bagi pemartaban warisan budaya. Ini antara penutup daripada awal hingga akhir, dan terima kasih Miss.